Untuk itu dipersilakan peserta yang pertama, Lieven Paulus Sendis dari Institut Pengajian Guru Kampus Rajang Sarawak. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih peneraju acara majlis. Ketahuilah, kepelbagaian bangsa bukan sekadar warna di atas fabrik. Sebaliknya, ia ialah benang-benang yang menyulam. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada barisan div-div kehormat, barisan kombinasi hakim yang arif lagi bijaksana, jawatan kuasa penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, serta saudara dan saudari. Nama saya Lieven Paulus Sendis, berasal dari Malaysia dan berbangsa Malaysia. Saudara-saudari, rukun negara membentuk penyatuan perpaduan antara kaum yang mengajak kita untuk merungkai wajah, wasilah serta baris-baris khidmah yang terbina dalam rukun negara, teras perpaduan bangsa yang menjadi mauduk bicara kita pada hari ini. Di sebalik prinsip rukun negara, tersirat satu isi yang membawa maksud bahawa rukun negara merupakan satu cara dan gaya untuk memupuk integrasi nasional dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Manakala, teras perpaduan bangsa merupakan lunas atau dasar yang digunakan untuk menyatukan perpaduan di Malaysia. Rukun negara digubal dengan tujuan utama, iaitu membentuk perpaduan yang kukuh di Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati, prinsip rukun negara yang sering kita lafazkan ini telah pun diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong almarhum Tuanku Ismail Nasaruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa gelap tanggal 13 Mei 1969 yang mujur sepanjang hari, malang sekejap mata, lalu mematahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Saudara-saudari yang saya kasihi, di bawah lembayung kata saya yang pertama, yakni rukun negara pertama dan kedua, kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara, jelaslah membuktikan bahawa rukun negara sangat sinonim dengan nilai-nilai ketuhanan serta menjadi asas dalam pembentukan jati diri bangsa. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213, surah An-Nisa ayat 59, kitab Injil Yohanes rangkap 16, kepercayaan Konfusius kitab hal perpaduan serta kitab Buddha Bila Pancavarivisti Virma yang mengajak kepada permuafakatan bangsa. Hadirin, tahukah anda bahawa rukun negara merupakan ideologi kebangsaan? Nah, saya simpan persoalan itu agar bermain-main di gawang pemikiran penonton. Memetik mutiara kata daripada Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak, menjelaskan bahawa rukun negara mempunyai nilai kesempurnaan yang terdapat pada amalannya. Namun, tanpa amalan, rukun negara akan menjadi secebis dokumen yang tidak mempunyai makna. Hatta, rukun negara yang digubal ini bukan sekadar menanam tebu di tepi bibir, tetapi untuk membina satu cara hidup yang demokratik dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Saudara, apakah warna suatu perpaduan? Hitam atau putih? Kalau hitam kata kita, maka benarlah asas perjuangan gerakan Ku Klux Klan yang telah melakukan kekejaman terhadap kulit hitam warga Amerika sehingga menorahnya bangsa Amerika pada masa itu. Namun, jika putih kata kita, maka bolehlah kita menerima dasar apartheid yang menyatukan bangsa tanpa mengira warna kulit, ras dan juga perkauman. Perpaduan itu bukan hitam atau putih,
juga bukan kelabu. Perpaduan itu adalah apabila kita menyantuni mereka yang merempat di biru laut dan di kuning darat, serta tidak membawa sentimen perkauman sehingga menyemai sikap permusuhan seperti perang saudara di Sudan, pengeboman di Bali serta pembersihan etnik di Myanmar dan Bosnia sehingga meragut nyawa yang terkorban, jiwa yang merana, darah yang tumpah. Oleh itu, saudara-saudari, di bawah lembayung kata sayang kedua, yakni rukun negara ketiga dan keempat, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, mengajak kita untuk mengetahui hak asasi sebagai manusia dan hak kebebasan kita beragama bagi melahirkan pengertian perpaduan wa ima berbilang bangsa, berbeza agama dan berlainan fahaman. Rukun negara ketiga dan keempat ini digubal supaya dapat membentuk dan menjadi dasar kepada perpaduan di Malaysia serta mengelakkan kejadian permusuhan berbalahan berlaku di antara kaum di Malaysia. Saudara-saudari, biar saya terang lafaz hakikat berkenaan dengan lembayung kata saya yang terakhir pada hari ini, iaitu rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan yang menjadi asas dalam pembinaan jati diri bangsa, yakni ketepi perbezaan demi pererat solidariti sosial. Oleh hal yang demikian, Profesor Dr. Teo Kok Siong dalam persidangan Majlis Exco Profesor Negara di Universiti Kebangsaan Malaysia menjelaskan bahawa kita bukan saja mempamerkan amalan dan nilai rukun negara yang mempunyai aspek hemah dan susilanya, tetapi keunikan yang berjaya mendukung asas kenegaraan yang dipercayai oleh semua etnisiti di 3 wilayah utama, iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jika rukun negara tidak diamalkan, tidak disisipkan, sehingga menjadi ranjau kepada perpaduan bangsa di Malaysia, jika ini pilihan rakyat Malaysia, siapa yang akan mewarna perpaduan? Kerana apabila kita menyingkirkan amalan nilai rukun negara, umpama kita tidur sebantal, tapi kanvas mimpi lain fatal. 66 tahun Malaysia merdeka. Saya tidak boleh menipu anda bahawa tanah bertuah ini tidak selamanya aman dan tidak selamanya sakit. Bumi bertuah ini pernah berasa pedih, perih, menangis dan merintih menyatukan warna kaum yang berbeza. Ibarat minum air terasa duri, makan nasi terasa sekam. Saudara-saudari, sebelum saya mengakhiri kata, ingin saya serukan kepada rakyat Malaysia bahawa bait-bait rukun negara mempunyai amalan dan nilainya yang sendiri yang dapat menyatukan kaum yang berbeza, fahaman yang berlainan serta agama yang pelbagai. Jadi, apabila kita keluar dari MITC Grand Ballroom ini, dongaklah ke langit lepas. Lihat betapa indahnya ciptaan Tuhan yang kita kagumi ini. Lihatlah ke lantai sirah. Betapa bijaknya baginda Muhammad menghamparkan serbannya agar setiap penjuru diangkat oleh setiap puak yang berbeza, mengangkat Hajar Aswad kembali ke datarnya. Ironinya, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mendukung dan mendorong amalan nilai rukun negara yang mampu menyatukan perpaduan yang pelbagai dalam kalangan masyarakat Malaysia demi kesejahteraan masyarakat Malaysia yang madani. Betapa signifikannya rukun negara teras penyatuan buat bangsaku Malaysia. Sekian, terima kasih.